Hi everyone, I'm Poitra Kumaravindan. I'm from Group 3 and my matrix card number is 23 DLS 21F2022, and today I'm going to talk about the Nike company. So the company was founded on 25th of Jan on 1964, but on that time it is not named as Nike, but it is named as Blue Ribbon Sports by Bill and Phil Knight, actually. And then the company uh, take its own product under their name from Nike, and they created their own brand uh, as Nike Golf. They created Nike Golf, Nike Plus, Edge, Air Force One, and they included Air Jordan and Converse also lah under their brand. And after that, what they did, they sponsored to a lot of high profile athletes, and then they sponsored a lot of high profile athletes and a lot of sports team lah. Love a lot of sports team around the world actually. And then I think, for example, football clubs have sponsored for football clubs, and I think some athletes maybe. I don't know what's the name. And then what happened in 2017, Nike was well known actually to literally to everyone, all around the world lah. And then Western, not only in Western countries and Asian, and it was preferred by Asians lah, in Asians market. And they also sponsored this athlete and sports team using their recognized trademarks, which is Just Do It and their swoosh logo actually. And moreover, Nike products, their primary target also their primary targets are consumer buyers from around 18 to 40 who have great demand innovative footwear, as well as have a desire to look fashionable and sporty at the same time. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Farah Najah binti Marifai dari kumpulan 3. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang marketing environment. Marketing environment ni ada dua aspek. Yang pertama ialah micro environment dan macro environment. Okay, saya akan menerangkan tentang micro environment dahulu. Saya memilih syarikat Nike, di mana jenama kasih yang termuka di seluruh dunia. Salah satu yang ada dekat dalam microenvironment ialah supplier, iaitu pembekal. Syarikat Nike hendaklah mengadakan hubungan yang baik dengan pembekal, sebab pembekal ni akan menyediakan semua barang untuk membuat produk lah. Sebagai contoh, negara China adalah pembekal yang merupakan pengeluar terbesar polister. Jadi Nike ni kena ada hubungan yang baik dengan China. Selain itu, China merupakan negara yang paling banyak menyumbang bahan untuk pembuatan kasut Nike ni. Selain daripada negara Malaysia, Indonesia dan Thailand merupakan pembekal getah yang terbesar di dunia. Jadi selain daripada ambil hasil getah daripada Malaysia, syarikat Nike juga boleh mengambil getah daripada negara lain untuk mendapatkan kualiti yang lebih bagus. Sebagai contoh, di negara Thailand dengan Indonesia tadi. Bukan itu saja, China, India dan Turki dan juga Amerika Syarikat merupakan pengeluar kapas yang terbesar. Jadi syarikat Nike ni kena ada hubungan yang baik dengan semua negara untuk mendapatkan berkalan untuk produk dia. Sebagai contoh, syarikat Nike ada menggunakan beberapa jenis binatang untuk mengambil kulit. Negara yang menyumbang untuk pemberian kulit ni adalah negara China. Kat sini kita boleh nampak China merupakan negara yang paling banyak menyumbang barang
produk untuk jenama kasut Nike ni. Oleh itu, syarikat Nike ni kena ada hubungan yang baik dengan negara China sebab China merupakan pengeluar yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azum binti Muhammad Nasir. Saya ingin membentangkan tentang The Emilyarists, iaitu perantara jenama Nike. Jenama Nike ini memutuskan untuk bekerja tanpa perantara kerana mereka ingin berinteraksi dengan orang ramai. Dengan melakukan ini, mereka dapat membantu pembangunan jenama Nike ini. Ramai juga pesaing daripada Nike ni mempunyai rangkaian sosial sendiri ataupun media sosial sendiri secara bebas. Seperti Reebok dan Puma mempunyai laman sosial sendiri untuk kegunaan pelanggan tu boleh pelanggan boleh membeli atau boleh berinteraksi dengan jenama tersebut untuk membeli produk tersebut. Tetapi Nike juga mempunyai laman sosial sendiri juga untuk berinteraksi dengan pelanggan, iaitu seperti Facebook dan Twitter. Jenama Nike juga bercadang dalam tarian mereka tu lebih berkesan daripada mereka buat periklanan di akhbar dan di televisyen, kerana dengan cara periklanan tu mereka mendapati penurunan sebanyak 40%. Tapi walaupun menurun jumlah pembelanjawan itu periklanan tu dalam berbelanjawan untuk periklanan dalam talian itu semakin meningkat. Mereka juga menggunakan sokongan daripada selebriti untuk mengembangkan jenama mereka, iaitu pelanggan supaya diorang boleh dapat menarik peminat untuk membeli produk mereka. Produk mereka yang direka untuk selebriti itu. Dengan melakukan cara ini, mereka dapat memberikan impak jangka panjang kepada jenama Nike, kerana Nike dapat memperoleh keuntungan yang tinggi dan juga memperoleh jumlah bilangan pelanggan yang banyak. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang customer. Syarikat Nike perlu memikirkan cara bagaimana untuk menarik minat pelanggan untuk terus menjadi pelanggan tetap untuk membeli produk Nike. Disebabkan sekarang terlalu banyak kasut yang bersaing dengan jenama Nike, jadi Nike ni setiap tahun dia akan keluarkan keluaran baru dan desain baru untuk menarik minat pelanggan untuk menjadi pelanggan tetap. Nike merupakan jenama yang terkemuka di seluruh dunia disebabkan kualiti dan tahan kasut tu tahan lasak dan tidak mudah rosak. Oleh itu, semua atlet sukan akan membeli kasut di syarikat Nike lah, sebab kasut Nike ni lebih tahan lama dan selesa dipakai dengan desain yang baru. Oleh itu, Nike kena memikirkan cara untuk mengekalkan pelanggan mereka untuk terus membeli produk jenama Nike. Selain itu, Nike, yang saya tahulah, Nike setiap bulan ataupun 3 bulan sekali dia akan buat sale untuk mengurangkan harga. Jadi semakin banyak sale yang dibuat, semakin banyak customer datang dan customer tu akan menjadi customer tetap lah, sebab tertarik dengan desain yang dibuat oleh syarikat Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azum binti Muhammad Nasir. Saya ingin membentangkan tentang the competitor of Nike ataupun persaingan kepada jenama Nike. Persaingan terbesar kepada jenama Nike adalah Adidas. Mereka terdapat perbezaan dalam material kasut mereka. Seperti Nike ni menggunakan teknologi Zoom X teknologi foam yang diperbuat daripada bahan yang lebih ringan seperti getah, polister ataupun kapas yang lebih responsif
daripada bahan lain dan juga dapat membantu momentum pelari. Dengan itu pelari dapat berlari dengan senanglah kerana dia lebih ringan. Selain itu, dia juga terdapat lubang pada penutup kaki yang menjadikannya bernafas dan juga bersih. Walau bagaimanapun, dengan pengeluaran besar-besaran kasut ini, kualiti kasut ini telah merosot dengan ketara. Berbeza dengan kasut Adidas, kerana Adidas ni mengutamakan kualiti kasut mereka berbanding kuantiti. Dan juga Adidas ni memberi tumpuan kepada kepuasan pelanggan kerana dia menggunakan bahan yang lebih berat berbanding bahan Nike ni, dan juga memperkenalkan teknologi cushion unik yang dimampatkan di bawah tekanan. Dan dapat memberikan keselesaan dan tenaga yang lebih baik pada setiap langkah. Selain itu juga, Nike ni menawarkan pelapik jari kaki khas untuk pencegahan dan juga kelesaan kejutan. So maknanya kasut Nike ni, persaingan Nike ni lebih baik daripada kasut jenama Nike ni. So Adidas ni adalah satu jenama kasut yang orang kata lebih bagus lah daripada kasut-kasut lain ni. So persaingan yang paling ketara ataupun persaingan yang paling kuat bagi jenama Nike ni adalah jenama Adidas. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Din Nabi Mustafa Kamal. Nombor matriks 23 DLS 23 DLS F20F2048. Saya akan membentangkan tajuk micro environment. Saya akan ambil topik, iaitu topik public. Company yang saya buat ialah Nike. Company Nike. Company Nike ini kebanyakannya orang-orang muda dan orang yang berkemampuan, atau tepat lagi orang-orang yang memiliki produk Nike akan membelinya di luar walaupun harganya melebihi pasaran. Produk Nike juga kan mereka contoh ni public kebanyakan budak kolej akan membeli produk Nike sebagai untuk mempromosikan kepada kawan-kawan atau cikgu untuk membeli produk Nike. Contoh produk Nike ialah kasut Nike, bag, baju dan lain-lain. Produk Nike juga banyak kelebihan dia, iaitu kualiti yang bagus, gaya yang bagus. Contoh public ialah public itu boleh kita boleh mempromosikan produk tersebut. Contoh mempromosikan dengan media sosial. Contoh media sosial FB, Instagram, TikTok dan lain-lain, supaya dapat sambutan ramai. Produk ini juga akan dipromosikan oleh pihak-pihak luar yang akan mendiasasikan produk Nike sebagai tajaan bola atau tajaan sukan yang dimiliki oleh Nike, yang memiliki brand Nike. Itu pihak-pihak banyak mengambil brand Nike kerana brand Nike amat kualitinya amat bagus dan perfect and tidak mudah dihampakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Din bin Mustafa Kamal. Nombor matrik 23 DLS 21 F2048. Saya akan membentangkan tajuk macro environment. Yang akan saya bawa topik ialah demografi.
Demografi ialah data yang kita hasilkan dan data yang kita akan tolong untuk menyiapkan geografi marketing plans dan age site dan set wise plans. Contoh geografi plans ialah geografi marketing plan ialah contohnya kalau design tu kita nampak tak elok ke macam tu mungkin pihak pengeluar akan melihat produk tersebut untuk diperbaiki dengan lebih mendalam dan lebih bagus kualitinya. Manakala SH ialah mencipta produk yang sesuai dengan pengguna untuk memberikan produk yang bagus untuk terhadap umur-umur yang meminati produk tersebut dan brand tersebut. Dan set waste plans ialah mungkin set waste plans memastikan produk tersebut bijak dikeluarkan dengan harga dan kualiti yang bagus supaya produk itu berkembang maju di pasaran seterusnya. Influencer juga memberi peranan dalam demografi. Contohnya influencer akan membuat live dengan produk tersebut supaya meyakinkan pihak pengguna yang produk tersebut kualitinya bagus dan bermutu tinggi untuk menggalakkan pihak pengguna untuk membeli produk tersebut. Pihak marketing akan perlulah menanyakan orang awam, sebagai contoh menanyakan masalah produk, tentang harga produk dan design produk bagus atau tidak untuk memuaskan hati pelanggan tersebut supaya dapat memajukan memajukan produk tersebut untuk di masa akan datang. Okey, saya akan menerangkan tentang macro environment pula, iaitu ekonomi. Syarikat Nike ni yang sebagai contoh yang saya ambil butik Nike dekat Pavilion. Kenapa dia buat dekat Pavilion KL? Sebab kat situ tumpuan orang ramai, ekonomi kat situ stabil, and pendapatan kat situ pun stabil. Sebab dekat bandar taraf hidup dia lebih tinggi berbanding dekat kampung. Okey, dekat Kuala Lumpur pula kita tahu dekat situ ada pelbagai golongan. Ada student, ada pekerja swasta dan kerajaan. Jadi diorang mampu beli kasut tu, beli kasut jenama Nike, dan taraf hidup dekat situ sesuai dengan keadaan yang Pavilion tu dekat tengah-tengah bandar yang menjadi tumpuan orang ramai datang dekat Pavilion tu. Kenapa saya pilih Pavilion Kuala Lumpur? Sebab dekat situ taraf hidup dia sangat tinggi dan orang dekat situ mampu membeli kasut jenama Nike walaupun mahal. Sebab yang kalau kita tengok cara hidup dekat Kuala Lumpur agak berbeza dengan cara hidup dekat kampung. Sebagai contoh, saya ambil Kelantan. Kelantan hanya ada satu pasar raya terbesar, iaitu dekat Kota Baru, iaitu Aeon Kota Baru. Kalau dekat Kuala Lumpur, kita tahu taraf hidup dekat situ sangat tinggi dan pendapatan dekat situ agak tinggi lah. Kalau dekat Kelantan pula, kita sedia tahu dekat Kelantan ni tak ada pembangunan yang besar. Maksudnya tak ada kilang, pasar raya, tak ada pasar raya besar-besaran. Jadi dia agak berbeza dengan ekonomi dekat Kuala Lumpur. Oleh itu, syarikat Nike ni memilih Pavilion untuk menjadi butik yang terbesar dekat Malaysia. Dan sebab dekat Pavilion tu adalah tempat selalu orang datang, tempat tumpuan orang ramai. Walaupun bukan hari gaji, tetapi Pavilion tu sentiasa ramai orang. Kalau saya pernah pergi Pavilion, saya pernah nampak orang sanggup beratur panjang untuk pergi ke Pavilion, untuk pergi ke butik Nike walaupun time tu tak ada sale. Jadi maksudnya orang yang dekat Kuala Lumpur tu dia mampu beli sebab pendapatan dia lebih tinggi berbanding pendapatan orang yang bekerja dekat kampung. So in natural, my point is environment, because the environmental factor for today is growing.
which is very important literally for every companies. So that Nike companies, they are expected to reduce their carbon footprint and to on taking action to reduce the pollution and ways to preserve the environment. And then another initiative they did is in future the company is going to do sneakers crafted from recycled waste plastics, and they will announce it. Uh, they will announce its commitment. They will announce its commitment to switch the 100% of renewable energy by 2025. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel bin Mustafa Kamal. Nombor matrik T23DLS2048. Saya akan membentangkan tajuk makro environment. Topik point iaitu point natural. Natural bermaksud contoh saya ambil company Nike akan masa akan datang company Nike akan memajukan produknya dengan menggunakan kasut jenis yang kurang berlaku pencemaran. Contohnya kasut jenis kain fabrik. Contohnya kalau guna yang getah ke apa ke, mungkin akan berlakunya pencemaran peningkatan udara. Selain itu, produk Nike juga akan melakukan berbagai perubahan. Contohnya perubahan antaranya design untuk memastikan produk tersebut bagus dan kualitinya lebih bagus daripada yang sebelum ini. Hey everyone, I'm Pavitra Kumaran. I'm from Group 3, and my matrix card number is 23DLS21F2022. So my topic for macro environment is technology. So Nike, their technology developments are equally important to their design, to their product design and manufacturing. And the brand Nike mission is to expand human potential, and also Nike creates new product through game-changing innovations. So, for example, Nike's their latest technology innovation is a food scanning solution. They designed a food scanning solution. That's their latest technology innovation, which is Nike Fit. So this concept is for to find everyone's best fit for Nike Fit users lah. And this thing also, they used a combination of computer vision, data science, and machine learning. So this food scanning solution is the latest technology that they designed Nike, and their most innovation came from the brand's own lab, the Nike Sport Research Lab. For example, they brought Lunarlon foam cushioning, and they brought hyper dunk basketball shoe, and so on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrin binti Muhammad Nasir. Saya ingin membentangkan tentang macro environment, iaitu the political. Politik adalah tanggungjawab kerajaan untuk mewujudkan ekonomi. Sedemikian, mereka juga memberi kesan yang besar kepada pertubuhan sesebuah perniagaan. Bagi jenama Nike pula, ia banyak dibantu oleh kerajaan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat juga memberi mereka peluang untuk memodenkan produk mereka, serta
Jenama Knight juga diberi sokongan oleh kerajaan Amerika Syarikat serta kadar faedah yang rendah, daya saing antarabangsa, sistem cukai dan juga keadaan mata yang stabil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrin binti Muhammad Nasir. Saya ingin bentangkan tentang macro environment iaitu the culture bagi jenama Knight. The culture ni juga dapat menyokong daya tahan dan juga keupayaan dapat keupayaan perniagaan jenama Knight ni. Okey, culture ataupun budaya ialah gabungan daripada tradisi, tabiat, nilai dan juga tingkah laku di kalangan pekerja. Pekerja Knight diberikan satu set arahan, peraturan dan juga cara mereka bekerja dengan mengambil kira hubungan mereka dengan pelanggan ataupun dengan pekerja lain juga. Dengan cara ini dapat memastikan syarikat mengekalkan budaya korporatnya yang sebahagiannya menyumbang kepada kejayaan perniagaan tersebut. Disebabkan itu, Knight ni mementingkan cara pekerja dia melakukan kerja untuk mengekalkan prestasi jenama tersebut. Kerana apabila pekerja Knight ni menjaga attitude mereka ataupun menjaga kata-kata dengan customer, dia akan menarik minat kepada customer untuk membeli produk jenama Knight ni. Sebab jenama Knight adalah jenama kasut yang terkenal di satu negara, dan disebabkan itu jenama Knight ni kena jaga prestasi jenama dia dengan cara pekerja dia melakukan kerja. Sebab apabila pekerja Knight ni tidak menjaga prestasi mereka sebagai pekerja, dia akan menjatuhkan imej Knight. Sebab sebagai customer kita memerlukan kita memerlukan layanan yang baik daripada pekerja untuk kita membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk tersebut. Dan begitu jugalah jenama Knight ni menjaga tingkah laku pekerja dia untuk membuatkan pelanggan tu tertarik untuk membeli kasut daripada perniagaan mereka. Okey, sebagai salah satu gegasi dalam pasaran kasut, pakaian ataupun peralatan olahraga, Knight juga meneruskan dasar strategi dia untuk mempromosikan budaya organisasi ni untuk mengukuhkan daya tahan dan kecekapan perniagaan. Sekian, terima kasih daripada saya.